Assalamualaikum, selamat sejahtera pada pelajar sains komputer 4 aktiviti. Okey, hari ini kita akan masuk bab yang baru, bab 2, pangkalan data. Okey, 2.1 pangkalan data hubungan. Ini introduction kepada pangkalan data atau database. Okey, pengenalan data mestilah disimpan dalam pangkalan data dan diproses untuk menjadi maklumat. Okey, tiga perkara ni asas kepada pangkalan data. Mesti ada data, mesti ada pangkalan data, mesti ada maklumat. Pangkalan data ni satu tempat untuk menyimpan semua data-data yang penting, okey, untuk dijadikan maklumat. Okey, data adalah benda raw, benda mentah, bahan mentah yang tak tahu apa, yang tak ada function sebenarnya. Okey, yang tak ada apa-apa fungsi. Okey, manakala maklumat adalah data yang telah diproses untuk menjadi bahan yang berguna. Okey, data, fakta mentah, raw fact mengenai sesuatu yang tidak bermakna. Manakala maklumat adalah hasil pemprosesan data yang boleh digunakan untuk membuat keputusan. Okey, contoh data Ali 8 L Januari 17. Kita tahu dia Ali, tapi Ali itu apa? 8. Kita tahu 8 itu adalah nombor, tapi apa fungsi dia kepada Ali? Apa kaitan dia kepada Ali? L tu kita tahu huruf selepas K sebelum M, tapi tak tahu apa fungsi L tu kepada Ali. Januari kita tahu bulan dalam setahun. Okey, 17 pun suatu nombor yang kita tidak tahu. Okey, apabila data Ali 8L Januari 17 ni diproses untuk menjadi maklumat, dia akan keluar seperti begini. Okey, nama Ali, umur Ali 17 tahun, Ali lahir bulan Januari, jantina Ali L atau lelaki, saiz kasut Ali 8. Okey, daripada raw ni, data yang tak ada, yang tidak bermakna ni, bila disimpan dalam pangkalan data, diproses menjadi maklumat yang berguna untuk buat keputusan, jadilah seperti ini. Okey, yang ni adalah satu data kepada Ali. Okey, maklumat kepada Ali. Sorry guys. Okey, kepentingan database ni, dia boleh menyimpan data yang banyak tanpa menggunakan ruang fizikal yang besar. Okey, sebelum ni data ni disimpan dalam bentuk file. Okey, kalaulah ada contoh kita ambil kat sekolah lah. Okey, satu Useon sekarang ni, satu sekolah Useon 2 ni ada lebih kurang 2000 lebih student, daripada tingkatan 1 sampailah tingkatan 6. Okey, bayangkan ada 2000 lebih file yang menyimpan maklumat setiap pelajar dalam Useon. Okey, file-file tersebut tak bolehlah disimpan secara orang kata merata. Mesti simpan dalam satu tempat. Okey, dalam satu bilik. Okey, so kalau kita guna file, dia guna bilik yang sangat besar. Itu baru student tahun semasa. Okey, bayangkan kalau di sekolah kena simpan file pelajar 5 tahun sebelumnya. Boleh bayang tak berapa besar bilik untuk simpan file? Itu maksud dia menggunakan ruang fizikal yang besar. Okey, tapi bila ada database, kita tak perlukan bilik yang besar. Okey, tak perlu simpan file dalam, orang kata, almari seperti besi. Okey, yang kedua,
database ni lebih mudah dan cepat untuk buat carian data dan dapatkan maklumat. Contoh di sekolah, soalan juga. Okey, katakanlah saya sebagai guru disiplin nak cari maklumat salah seorang pelajar 4 EQT yang melakukan kesalahan disiplin. Okey, saya kena pergi ke bilik yang simpan fail. Saya cari nama pelajar yang lakukan kesalahan disiplin. Okey, nak cari itu, contohlah kita ambil nama Syafiq lah katakan. Okey, dekat Ocean mungkin ada lebih daripada 20 orang nama Syafiq dekat Ocean. Okey, saya nak kena cari huruf S dulu, cari file. Okey, kemudian Syafiq pula, Muhammad Syafiq, ada yang Major Muhammad MU HD, ada yang MO HD, ada yang Muhammad MU HA MMAD, macam-macam. Okey, so kalau guna file yang cara old school, terlalu orang kata susah dan lambat untuk dapat data yang saya nak. Tapi bila ada database, dia lebih mudah dan cepat. Contoh macam kalau pelajar yang lakukan kesalahan, saya gunakan sistem salah laku pelajar. Saya hanya typekan nama atau IC, nama pelajar yang saya nak akan keluar. Saya akan dapat maklumat tersebut. Yang ketiga, kelebihan dia mudah untuk menambah data baru atau mengemaskini data sedia ada. Okey, contoh Usion juga, sekolah Usion. Katakanlah ada pelajar tingkatan 3 tahun lepas. Okey, kira tahun ni tingkatan 4 lah. Tingkatan 3 habis PMR, lah katakanlah PMR, dapat sekolah asrama, pergi ke sekolah teknik. Okey, file pelajar tu yang ada dalam Usin On katakan. Okey, mungkin disimpan, okey, atau mungkin telah dibuang. Katakanlah file dia disimpan. Okey, katakan tahun ni, tahun lepas dia tingkatan 3 kan. Tahun ni dia masuk balik Usin On, dia nak daftar balik masuk Usin On. Okey, mungkin katakanlah saya guru kelas, saya nak tambah 6 pelajar tersebut, tapi saya tak tahu yang dia punya history, dia pernah belajar dekat Usion ke atau tidak pernah. Okey, saya cari file lama dia, mungkin saya tak jumpa, mungkin ada kesilapan letak tempat file dia. Okey, kemudian saya dah tak jumpa, saya give up, saya buat file yang baru. Okey, dia terlalu banyak data dia. So bila buka file baru, saya kena minta maklumat dia. Okey, dia lahir kat mana, dia IC dia, saya nak dia photostat, maklumat kerja mak bapak dia. Okey, bil elektrik. Okey, tapi kalau ada database, kita hanya cari data pelajar baru tersebut atau pelajar yang masuk semula ke sekolah. Kita boleh update data dia yang sedia ada. Okey, yang keempat, kelebihan dia, kepentingan dia, ramai pengguna boleh akses data dalam pangkalan data dalam masa yang sama. Ni contoh dekat Ocean, masa pendaftaran apa orang kata kurikulum. Okey, contoh saya ambil 3 lah, sukan, unit uniform, kelab dan persatuan. Saya nak 3 unit uniform ni nak dapatkan maklumat si Abu ni. Abu ni masuk bola, masuk KRS, masuk persatuan bahasa Cina katakan. Okey, data Abu ni boleh guru-guru 3 persatuan, unit uniform dan kelab sukan ni boleh akses data Abu ni dalam waktu yang sama. Okey, dia tak boleh, orang kata tak mengganggu proses untuk mendapatkan data Abu dalam satu masa. Okey, cuba bayangkan kalau Abu ni ada file guna teknik yang lama. Okey, file Abu mula-mula diakses oleh kelab bola.
Katakanlah guru kelab bola dah ambil fail abu, lupa nak masuk balik dalam bilik simpan fail. Okay, dia akan timbulkan masalah kepada Persatuan Bahasa Cina dan KRS, guru KRS dan guru Persatuan Bahasa Cina untuk dapatkan maklumat ahli. Okay, itu keburukan guna filing. Tapi bila gunakan database, dia boleh akses data di mana-mana saja. Okay. Kepentingan yang kelima, dia lebih selamat kerana ada kata laluan berbanding menggunakan file. Okey. Saya ambil contoh SSDM. Okey. Tak semua, tak ada pelajar lah yang tahu username dan password untuk akses SSDM. Hanya guru-guru tertentu saja yang ada password dia dan username dia. Okey. So data dia lebih selamat. Maklumat-maklumat, orang kata maklumat kritikal pelajar tersebut hanya diketahui oleh sebahagian guru sahaja. Okay? Tiada guru atau mana-mana pelajar atau mana-mana pekerja yang dalam sekolah dapat akses data seseorang pelajar. Okay? Dia lebih selamat sebab dia ada username dan password berbanding menggunakan file. Orang boleh katakanlah kita guna sistem yang lama, sistem filing. Okay, bilik tu boleh dibuka oleh siapa-siapa yang berniat jahat. Okay, boleh bakar. Contoh katakanlah dia nak bakar file tu, dia okay, bilik tu dia nak hapuskan bukti, boleh. Tapi compare dengan yang gunakan database, dia lebih selamat. Okay, itu 5 kepentingan database. Yang ini merupakan contoh pangkalan data kedai buku. Okey, ada 3 perkara pekerja pembekal buku. Apa benda 3 ni? Apa nama? Apa maksud dia pekerja pembekal dan buku ni? Buku, kita tengok buku dulu. Okey. Yang ni, buku ni merupakan jadual, table kepada salah satu komponen pangkalan data. Okey, kira dekat sini ada 3 table. Table yang pertama, okey, jadual yang pertama adalah jadual pekerja. Jadual yang kedua adalah jadual pembekal dan yang ketiga adalah jadual buku. Okey, ni dipanggil jadual. Satu ni jadual. Okey, buku merupakan nama jadual, table name. Setiap database mesti ada nama jadual. Nombor ISBN, tajuk buku, penulis, penerbit, harga ni dipanggil nama medan atau field name, di mana ianya menyimpan medan. Okey. Setiap medan ni berbeza tajuk medan. Okey, tajuk nama medan. Setiap baris ni, setiap row ni, setiap ni dipanggil medan. Manakala setiap baris ni dipanggil rekod. Boleh? Setiap jadual perlu ada satu medan yang unik. Medan yang unik ni nombor ISBN. Kenapa unik? Apa maksud unik kat sini? Unik ni dia tak boleh sama, tak akan berulang, dan unik dia maksud dia takkan ada sesiapa yang boleh ambil nombor tersebut, boleh ambil dia punya ciri tersebut. Okey, nombor ISBN ni, okey, dia takkan mana-mana tajuk buku ni takkan dapat nombor ISBN yang sama.
Dia kira unik. Okey, dalam database dipanggil primary key. Apa itu primary key? Kunci utama, nanti kita tengok. Tengok latihan dekat sini. Apa nama jadual di atas? Nama jadual yang ni. Berapakah rekod yang ada dalam jadual tersebut? Ada berapa kelas? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berapakah jumlah medan yang ada pada jadual tersebut? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Apakah nama medan yang unik? Nombor kad pengenalan. Boleh? Right. Ini aktiviti dia. Okey. Cuba buat 8 latihan ni. Latihan mudah ni untuk hasilkan panggilan data. Okey. Berikan nama jadual, nama medan, masukkan data-data dia. Okey. Right, tengok tu 2.1.1, kepentingan integriti data, ketekalan data dan kelewahan data. Ciri-ciri panggilan data mesti ada 3 ni. Integriti data, ketekalan data, kelewahan data. Okey. Apa benda ciri-ciri ni? Integriti data adalah maksud data perlu sempurna. Data juga perlu tepat. Perlu ada validation. Perlu ada kesahan data. Data tu mesti valid. Okey, mesti disahkan. Okey, apakah kepentingan integriti data? Okey, untuk memastikan tiada ralat semasa kemasukan data. Yang kedua, mengelakkan perubahan secara sengaja atau tidak sengaja kepada data. Okey, data yang kita masukkan bila kita dapatkan maklumat seseorang, bila awak buat sistem nanti. Okey, katakanlah awak jadi programmer nanti. Okey, awak buat sistem, pastikan awak bila masukkan data tu mestilah tepat. Okey, untuk elak masalah akan datang. Okey, so kita perlu data itu sempurna. Kalaulah dia kata nak ada 8 maklumat, contoh nama, IC, nombor telefon semua tu, perlu sempurna. Mesti 88 data tu sempurna, mesti dimasukkan. Ketepatan data, ejaan nama. Okey, seperti nombor IC. Kalau BIN, BIN, tak boleh B saja, B titik. BINTI tak boleh, BT titik, tak boleh. Okey. Kalau nak suruh username masukkan nama, suruh guna semua huruf besar. Okey. Jangan ada masuk huruf kecil lah, huruf kecil besar lah. Okey. Sah data tu, pastikan semua data dah dimasuk, barulah kita sahkan. Benda ada ketiga-tiga ni akan mewujudkan integriti data. Data yang awak terima tu daripada seseorang user kuat, tak boleh dipersoalkan. Contoh, okey, ni nombor ISBN. Okey, pastikan tiada nombor ISBN yang sama atau berulang. Nombor ISBN mestilah unik, hanya integer sahaja yang diterima. Okey, bayangkanlah nombor ISBN ni user salah masuk, termasuk A978 alias sepang apa dash lah. Okey, tu pastikan benda, kalau katakanlah awak dah set dia nombor, semua user kena masukkan nombor. Okey, yang kedua mestilah unik. Okey, kalau nombor semua. Kalau ikon simbol semua. Kalau ada A, setiap
nombor SBN ni mestilah ada huruf di depan dia. Contoh, okey, kalau awak declare masa buat database ni kata masuk nombor saja, pastikan user masukkan nombor saja. Bila user masukkan huruf selain nombor, keluar, nyatakan kepada user terdapat error. Okey. Ketekalan data. Ketekalan data mestilah konsistensi dan seragam. Kenapa ketekalan data penting? Okey, untuk memastikan data yang diperoleh boleh dipercayai. Okey, kalau data yang kita terima tu tak boleh dipercayai, susahlah kita nanti. Mesti konsisten dan seragam. Katakanlah kita buat database pelajar sekolah. Okey, setiap pelajar sekolah mesti ada nama, mesti ada IC, mesti ada kelas, okey, mesti ada jantina, umur dan seterusnya. So mesti konsisten. Okey, kalau nama huruf semua. Okey, seragam ni bila kita dah masukkan pelbagai data dalam database, dia akan nampak seragam. Dekat bahagian nama tu cantik, semua nama. Dekat bahagian IC tu semua nombor. Okey, itu penting, ketekalan data. Contoh di sini, bila dua jadual ni, contoh jadual buku dengan jadual jualan, harga, bila awak dah masukkan dekat jadual buku, harga buku end of watch ni harga RM40. Dekat jualan mestilah RM40. Janganlah pula bila dekat jadual buku ni end of watch harga RM40, tapi dekat jualan harga RM4. So seragam. Dia konsisten antara satu jadual dengan jadual yang lain. Tengok ni, dia tidak seragam. Nombor ISBN ni tiada dalam di sini. So dia tidak seragam, mewujudkan tiada ketekalan data. Okey. So pastikan apa yang ada, katakanlah awak ada 3 jadual, pastikan jadual setiap data pada setiap jadual ni sama, mesti seragam. Okey. So bila wujudnya begini, nombor ISBN yang tak ada dalam jadual buku akan menyebabkan data yang ada tidak seragam dan menyebabkan awak punya database tidak ada ketekalan data. Yang ketiga, kelewahan data, redundancy. Data redundancy. Apa itu kelewahan? Kelewahan adalah pertindihan data dan pengulangan data. Okey. Contohnya macam saya cakap tadilah, pelajar masa tingkatan 3 dia pindah sekolah, tapi bila masuk tingkatan 4 dia masuk balik sekolah. So pelajar yang baru masuk tu, dia ada data sebenarnya, file dia ada dalam sekolah, tapi disebabkan guru tidak jumpa atau file itu hilang, contoh ya. Okey, masa cikgu cari tu file tak jumpa, cikgu tu buat file yang baru bagi pelajar yang sama. Satu hari jumpa balik file pelajar tersebut. So dia akan timbul pertindihan data dan data yang berulang. Okey, kenapa pentingnya tiada kelewahan data? Untuk mengelakkan pertambahan saiz pangkalan data. Yang kedua, untuk mengelakkan data menjadi korup, tidak efisien dan tidak konsisten. Okey, kalaulah satu user tu, okey, contoh kita ambil 2000 student usia on.
Okey, kalau satu user je ada repeat apa orang kata pertitihan data tu, kita tak nampak sangat. Bayangkanlah setiap 2000 pelajar tu ada 2 atau 3 fail yang bertindih. Okey, elok data pelajar tahun semasa tahun 2021 ni ada 2000 saja. Tapi disebabkan ada pertindihan dan pengulangan data, okey, katakanlah satu student tu ada 3 jenis, 3 file. Okey, mewujudkan 6000 file yang berulang. So, bayangkan bilik file ketika itu nak sumbat 6000 data pelajar yang berulang. Okey, terlalu besar, terlalu orang kata, boleh bayangkan tak betapa banyaknya file tu. Okey, kalau dalam database, okey, pertambahan saiz penggalan data. Okey, apa itu saiz? Okey, saiz penggalan data. Okey, setiap file yang ada dalam komputer, okey, awak boleh tahu berapa saiz satu. Contoh saiz saya punya slideshow ni. Okey, kita boleh tahu berapa map, berapa gig, berapa map. Contoh, mungkin satu file ni, slide yang saya guna sekarang ni, katakanlah 70 map, 70 megabyte. Okey, bayangkanlah kalau satu pelajar menggunakan 70 map. Okey, kalau ada 2000 pelajar, banyak kan? So, bila data itu berulang menyebabkan saiz penggunaan hard disk yang tinggi. So, dia menambah saiz panggalan data. Bila saiz panggalan data terlalu banyak, dia akan menyebabkan data menjadi korup. Sistem yang awak buat tu mungkin akan hang. Okey, dia tidak efisien dan tidak konsisten. Data satu pelajar tu kita boleh jumpa 3 file yang sama atas nama satu pelajar tu. Okey, itu menyebabkan data tidak efisien, korup. Mungkin data yang pertama ada nombor telefon, data yang kedua nombor telefon dia berbeza dengan data yang satu. Okey, padahal nama sama, Abu, contoh, satu Abu, nombor telefon akhir dia 70. Abu pelajar yang sama, nombor yang nombor kedua akhir je 73. Data yang keempat, Abu pelajar yang sama, nombor telefon akhir dia 47. Okey, so data tu tak tahu yang mana satu betul, yang 70 ke, 73 ke, 47 ke yang betul. Tu dia menjadi korup dan tidak efisien. Contoh di sini. Ni. Okey, medan ISBN. Nombor ISBN telah menghubungkan jadual jualan dengan jadual buku. Jadi tidak perlu lagi masukkan medan penulis dan harga. Ini boleh menyebabkan kelewahan data. Okey, maksud dia kat sini, dalam jadual buku dia dah ada nama penulis dan harga. Boleh nampak? Tapi dalam jadual jualan juga ada nama penulis dan harga. Sepatutnya dekat file jualan ni tak perlulah kita masukkan penulis dan harga. Okey, hanya perlukan nombor ISBN sahaja. Sebab nombor ISBN ni perlu kerana dia nak hubungkan, dia nak connectkan antara fail buku dengan fail nama buku, tabel buku dengan tabel jualan. Okey, dia nak hubungkan antara perkaitan antara jadual buku dengan jadual jualan. So, bila ada je nombor ISBN ni, automatik dia boleh dapatkan maklumat siapa penulis dia, berapa harga buku ni. Okey, so bila ada benda yang berulang, dia akan menyebabkan kelewahan data.
Boleh? 2.1.2 Model pangkalan data. Model pangkalan data ada 4 jenis. Yang pertama, hierarki. Yang kedua, rangkaian. Yang ketiga, hubungan. Dan yang keempat, berorientasikan objek. Okey. Untuk makluman awak, 3 yang atas ni, hierarki, rangkaian dan hubungan ni merupakan model pangkalan data yang obsolete, yang lama, old school. Okey, kita akan lebih fokus kepada object oriented. Okey, kita tengok dulu perkenalan dia. Hierarki. Jenis pangkalan data hierarki. Dia merupakan model yang paling awal. Data disusun dalam bentuk pokok. Okey, hubungan satu induk dengan satu atau lebih anak. Ni. Kedai merupakan induk. Yang pembekal buku pelanggan adalah anak. Anak kepada buku adalah belian, stok dan jualan. Boleh? Okey, ini hierarki. Bentuk seperti pokok dan model yang paling awal. Diterang balik. Okey. Contoh, ni. Okey, entiti nama jadual. Nama medan, atribut. Okey, rangkaian. Model rangkaian dia mengatasi kelemahan model hierarki. Data juga disusun dalam bentuk pokok. Hubungan banyak induk dengan banyak anak. Okey, tabel belian ada 2 induk, iaitu buku dan pembekal. Contoh, tabel pembekal ada hubungan dengan tabel belian. Jadi, nama medan telah ditukar kepada nama pembekal kepada ID pembekal. Yang ni nama pelanggan. Okay, sebab dia kan ada connection. So, nama pelanggan diubah menjadi ID pelanggan. Ini bentuk yang nombor 2 lah. Yang ketiga, hubungan. Okey, model yang sering digunakan, data disusun dalam jadual dalam bentuk lajur dan baris. Mudah dibina, mudah digunakan dan mudah diuruskan. Baris ni, line ni digunakan untuk menghubungkan antara 2 atau lebih jadual. Kita tengok contoh dia. Ni, model hubungan akan digunakan dalam projek SPM. Ini kita akan buat nanti. Bila start projek, nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Okey, ni ada berapa jadual? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jadual. Okey, berorientasikan objek. Okey, banyak buku diambil. Okey, model yang baru sama seperti model hubungan, tapi boleh menyimpan data yang kompleks seperti gambar, video dan audio. Menyimpan data sebagai objek hubungan banyak ke banyak. Contoh, pembekal, buku dan jualan. Pembekal, banyak buku diambil dari pembekal. Okey, manakala ramai pelanggan yang membeli banyak buku. Okey. Ini contoh dia. Yang ini merupakan kelas bagi buku dan pembekal. Manakala ini adalah objek dia. Buku, kelas pembekal akan mewarisi semua atribut
ciri-ciri kelas buku. Boleh? Ni don't worry, nanti kita akan terangkan, saya akan terangkan. Awak akan tengok benda ni setiap masa nanti. Okey, 2.1.3 entity, attribute, set hubungan dan kekardinalan dalam pangkalan data. Apa benda itu entity? Entity adalah objek unik dalam sesuatu persekitaran. Entity adalah jadual dalam pangkalan data. Contoh dia, apakah objek yang terdapat di pusat sumber sekolah? Buku, pengawas pusat sumber, peralatan, bilik, pembekal buku. Okey, benda ni adalah entity. Okey, objek unik dalam suatu persekitaran. Objek unik dia adalah buku, pengawas perpustakaan, pusat sumber, peralatan, bilik dan pembekal buku. Dia punya persekitarannya dalam pusat sumber sekolah. Simbol entity mestilah guna segi empat. Bukan segi empat, segi empat sama. Segi empat ada nama entity. Okey. Attribute. Benda itu attribute, dan attribute adalah data yang menerangkan tentang ciri-ciri entity. Attribute adalah medan dalam jadual bagi pangkalan data. Okey, ni. Attribute untuk jadual buku adalah nombor ISBN, tajuk buku penulis. Ni. Nombor ISBN, tajuk buku penulis ni adalah data yang menerangkan tentang ciri entiti. Itu attribute. Okey. Ni. Simbol attribute mestilah guna simbol oval, di mana dalamnya ada nama attribute. Ingat, ni simbol entity, simbol attribute. Untuk menghubungkan entity dengan attribute mesti guna arrow, guna anak panah. Mestilah keluar daripada entity ke attribute. Set hubungan. Set hubungan adalah perkaitan antara satu entiti dengan entiti yang lain. Apakah perkaitan antara murid dan entiti buku? Okey. Ada dua entiti. Saya pasang di sini. Ada dua entiti, iaitu murid dan buku. Okey. Buku ada dia punya attribute dia. Murid juga ada attribute dia. Untuk menghubungkan antara entiti murid dan buku, kita mesti guna set hubungan. Set hubungan mesti menggunakan kata kerja. Okey. Murid pinjam buku. Buku dipinjam oleh murid. Okey. Set hubungan berkaitan antara satu entiti dengan entiti yang lain. Boleh kelas? Tu. Pinjam adalah set hubungan. Set hubungan mestilah bentuk rhombus, bentuk layang-layang. Simbol set hubungan. Kekardinalan. Ada 3 jenis kardinal. Kekardinalan. Kekardinalan adalah jenis hubungan antara entiti. Ya, 3 jenis. Yang pertama adalah 1 ke 1. Mesti guna 1 double dot 1. 1 to 1. Yang kedua, 1 ke banyak. 1 to many. Banyak ke banyak. Many to many. Okey, mesti guna M bertitik N. Many to many. Okey. Ni. Murid mesti mempunyai kad pusat sumber. Satu murid mempunyai satu kad pusat sumber.
Okey. Pembekal mengedar buku. Pembekal mengedar buku. Okey, satu pembekal boleh edar banyak buku. So, dia punya kekardinalan adalah one too many. Boleh. Murid meminjam buku. Murid meminjam buku. Banyak murid boleh pinjam banyak buku. So, many too many. Itu maksud kekardinalan. Mesti bila awak buat jadual ni, mesti ada semua benda ni. Ada attribute, mesti ada entity, mesti ada kekardinalan dan set hubungan. 1, 2, 3, 4. Okey, satu ke satu kita tengok. Ni jadual murid. Ada Chong Wei dan Siti Sarah. Dekat jadual kad pusat sumber sekolah ada nombor kad, kategori dan nombor kad pengenalan. Tengok sini, nombor kad pengenalan berakhir 777 ni, dia simpan nombor kad K001. Manakala 566 menyimpan nama Siti Sarah yang ada nombor kad K002. Okay. So, tu maksud dia. Kita tengok satu ke banyak. Satu pembekal mengedar banyak buku. Okay, kita tengok sini ID pembekal P01. Nama pembekal syarikat kita yang beralamat di Kajang. Pada jadual buku, kita tengok sini. Pembekal dia adalah P001. Okay. Pembekal ni, satu pembekal, dia bekal 2 buku. Salah satu syarikat ni, syarikat kita ni merupakan pembekal. Okay. Yang membekalkan 2 jenis buku, iaitu Fantastic Beasts dengan Hunger Game. Tu maksud dia satu pembekal edar banyak buku. Kita tengok banyak ke banyak. Murid meminjam buku. Banyak murid meminjam banyak buku. Tengok dekat sini jadual murid. Dan jadual buku. Dekat buku Fantastic Beasts dipinjam oleh pelajar yang mempunyai nombor IC 551, iaitu Raja. Buku Fantastic Beasts juga dipinjam oleh pelajar yang ada nombor IC 566, iaitu Siti Sarah. Manakala Hunger Game, pelajar yang IC ni 566, iaitu Siti Sarah, pinjam juga buku Hunger Game. Dan buku Hunger Game, pelajar yang ada nombor IC last 777, Chong Wei, pinjam juga Hunger Game. Okey, dekat sini Sarah ni meminjam 2 jenis buku, Fantastic Beasts dan Hunger Game. Okey, buku Hunger Games ni dipinjam oleh 2 pelajar. Buku Fantastic Beasts ni dipinjam oleh 2 pelajar. Okey, so seorang murid boleh pinjam banyak buku. Satu buku boleh dipinjam oleh ramai murid. Itu maksud dia banyak ke banyak. Faham? Tengok balik. Alright. Banyak ke banyak. Kekardinalan many to many boleh dipecahkan kepada one to many, kerana satu medan tidak sesuai mempunyai lebih daripada satu data. Medan yang mempunyai banyak data menyebabkan kesukaran untuk membuat proses carian dan proses penyelenggaraan. Contohnya, jika terdapat perubahan pada salah satu nombor kad pengenalan, sukar untuk membuat pembetulan tersebut pada jadual buku. Okey, untuk mengatasi masalah tersebut,
perlu wujudkan jadual ketiga yang akan mempunyai medan-medan yang unik dari dua jadual yang terdahulu. Contoh sini. Okey, bila berbuat begini, kita perlu create satu lagi nama jadual yang baru. Kita buat satu jadual pinjaman, okey, untuk menyimpan maklumat medan-medan unik dari dua jadual. So dia ambil nombor kad pengenalan ni daripada jadual murid, manakala nombor ISBN ni diambil daripada buku. Okey, dua ni diambil untuk mewujudkan satu lagi jadual yang dipanggil jadual pinjaman. Benda ni don't worry, nanti awak akan faham bila awak buat hands on, bila awak buat database nanti. Right. So latihan ni cuba try buat. Okay, tak faham boleh terus tanya saya. Okay, boleh mesej saya, boleh WhatsApp saya bila-bila masa, InsyaAllah saya akan bantu. Okay, alright guys, itu saja untuk hari ini. Saya harap awak tengok dan fahamkan video ini. Terima kasih.